Soalan nombor 4A. Dia minta equation of tangent to the circle. Dan tangent tu berada di mana? Tangent tu berada pada line y equals to x, potong circle tu. So maksudnya macam ni. 14A. Kamu ada satu circle. Kemudian kamu ada satu line. Katakan line tu adalah macam ni lah. Okay, line tu macam tu. So, pada tempat di mana line tu potong circle, kita akan ada titik persilangan, point of intersection kat sini. Dengan dekat sini. Dan pada titik persilangan tu, okay, kita akan ada satu tangent. Satu tangent kat sini. Okay, kemudian satu lagi tangent kat sini. Dan soalan minta kamu cari equation of tangent tu. Okay, itu yang soalan mahukan. So, yang pertama, untuk cari equation of tangent, kita akan gunakan rumus y minus y1 equals to m tangent. Okay, x minus x1. Ini adalah rumus untuk line equation. So, untuk dapatkan kita punya equation ni, yang pertama kita kena ada kita punya gradient of tangent. So, gradient of tangent ada dua lah sekarang. Yang pertama gradient kat sini. Yang kedua gradient kat sini. Kemudian, bahan yang kedua kita perlukan untuk buat equation of tangent ni adalah satu koordinat lah. So, untuk tangent yang ini, kita kena ada koordinat dekat sini. Dan untuk equation of tangent kat sini, kita perlukan koordinat kat sini. So, kena ada dua benda lah. Okay. Yang pertama, kamu kena ada gradient of tangent tu. Yang kedua, kamu kena ada point dia. Okay, point of intersection tu. So, bila ada dua benda ni, okay, bila ada dua benda ni, kita boleh buat kita punya equation of tangent. Sebab tu saya tak minta kamu hafal formula, saya minta kamu lukis so that kita tahu macam mana kita nak proceed untuk jawab soalan macam ni. Baik, so yang pertama adalah kita akan cari point of intersection dahulu. Iaitu point di sini dan di sini. And then, bila dah ada point of intersection tu, kita boleh cari kita punya gradient. Okay. Macam mana nak cari gradient? Baik. Sini ada step dia lah. So, untuk cari gradient of tangent ni, ada step yang pertama adalah kita kena cari center. Kemudian, bila dah dapat center, kita boleh cari gradient of normal. And then, barulah kita boleh dapat gradient of tangent. Okay, maksud saya, kita kena cari kita punya center kat sini. So, that bila kita dapat kita punya center kat situ, okay, kita boleh cari kita punya gradient of normal ni. Kita dah ada 2 point. Kita boleh cari gradient. So, ini adalah gradient of normal. Bila dah dapat gradient of normal, kita boleh cari gradient of tangent. Menggunakan rumus M normal darab dengan M tangent sama dengan negatif 1 yang saya bagi tahu semalam. Samalah juga dengan dekat sini. Nak cari gradient of tangent, kita cari dulu gradient of normal. Okay. Kemudian gunakan rumus M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Kita akan dapat gradient of tangent. Bila dah dapat gradient of tangent, kita boleh masukkan dalam rumus equation of line ni. Setakat ni nampak ke flow dia macam mana? Dapat, sir. Okay, so ini adalah x square plus y square. Dia punya equation of circle plus 4x minus 2y minus 24 equals to 0.
Kemudian kita ada satu line y equals to x. So yang pertama kita cari point of intersection dulu. So ini adalah equation yang pertama, ini adalah equation yang kedua. Kita buat 2 into 1. Okay, untuk dapatkan koordinat, dua koordinat tu. So kita akan dapat x square plus x square lah. Plus 4x minus 2x. Okay, minus 2x. Minus 24 equals to 0. So kita akan dapat 2x square plus 2x minus 12 equals to 0. And then kita simplify kan dulu. Okay, so x square plus x minus 6 equals to 0. So ini factorize kan. Ataupun kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan teruslah. So ini kalau tekan calculator dapat apa ni? So 1 negatif 6. So yang pertama adalah x sama dengan 2. Jalan kerja x sama dengan 2. X sama dengan negatif 3. So maksudnya sini adalah x minus 2 equals to 0. X plus 3 equals to 0. Meaning that kat sini x minus 2, x plus 3. So, when x equals to 2, okay, jap, terus buat kat sini lah. When x equals to 2, y adalah sama dengan 2. When x equals to 3, y equals to negative 3. Dapatnya daripada mana? Dapatnya daripada equation yang inilah. Okay. Kemudian, 2 dengan negatif 3. Negatif 3 ni apa dia? Itu adalah kita punya koordinat untuk dekat sini. 2. Kemudian satu lagi adalah kat sini, negatif 3, negatif 3. So, kita dah dapat ada point of intersection. Baik. So, next macam apa yang nak kena proceed? Kita nak buat gradient of normal ni. 2 ni, gradient of normal. So, kena tahu center. So, kita cari center dia. So, kita comparekan dengan 2gx. Comparekan dengan 4x. Kemudian 2fy comparekan dengan negatif 2y. So ini 2g sama dengan 4, g sama dengan 2. Ini 2f sama dengan negatif 2, so f sama dengan negatif 1. So kita punya center hk adalah sama dengan negatif G, negatif F. So, meaning that center kita sekarang adalah negatif 2, 1. So, kita letak kat sini. Center kita adalah negatif 2, 1. Okay, negatif 2, 1. So, dapatlah kat situ. Baik. So, kita cari dulu gradient of normal yang pertama. Okay. Katakan gradient of normal yang pertama ni adalah dekat sini. Okay, saya cari yang tu dulu. Gradient of normal. Yang point of intersection tu. Kenapa? Ada salah kira apa tu situ? 2x square plus 2x minus 12. Minus 24 ke? Ya, sepatutnya minus 24. Saya apa nama ni? Terbahagi awal. So, ini akan jadi minus 12 kan? So, ini akan jadi berapa ni? X tolak 3. Sebab kamu bagi tahu. So, ini akan jadi berapa ni? X tolak 4. X tambah 4. X tambah 4 ni. X tambah 4. X tolak 3. Betul tak? Okay, betul lah tu. So, ini akan jadi X tambah 4 sama dengan 0. Ini akan jadi X tolak 3 sama dengan 0. So, X sama dengan negatif 4. Ini pun X sama dengan 3. So, negatif 4. So, ini pun 3. So, kita ubah kita punya center ni. So, center kita sekarang adalah sama dengan
negatif 4. Bukan center. Kita punya ni. Kita punya coordinate of point ni. Okay, so ubah dulu. 3, 3, negatif 4, negatif 4. Okay, thank you bagi tahu. Alright, kalau tak nanti salah tu semua kat bawah tu. Baik, okay, so semua dah betul dah. Okay, center tadi betul dah tadi. Center kita adalah negatif 2, 1. So, barulah kita cari kita punya gradient of normal yang pertama. Okay, so kalau saya nak buat notation sini, MN1. Panjang pula. Tapi kena label lah, MN1. Nanti kita boleh cari MN2. Gradient of normal yang kedua. Kalau kamu nak buat abjad lain pun boleh lah, ikutlah A ke B ke, yang mana senang untuk kamu refer nanti. So saya akan buatkan untuk yang pertama dulu. Okay, yang kedua nanti kamu buatlah. Okay, untuk equation of tangent yang pertama, okay, kita cari dulu dia punya gradient of normal yang pertama ni. So kita dah ada 2 point. So kita boleh buatlah y2 minus y1. Ataupun kat sini saya nak mula daripada point 3, 3. So saya kena buat 3 tolak 1. 3 tolak 1 bahagi dengan 3 tolak 2. So 3 tambah 2. So kita akan dapat 2/5. Okay. So itu adalah gradient untuk yang dekat sini. Gradient dia, kecerunan dia. Kemudian barulah kita cari gradient of tangent dia. Okay. So MT1 darab dengan MN1 sama dengan negatif 1. Ataupun kalau kamu nak buat MT darab dengan MN pun boleh juga. Tapi sebab sini kita ada 2 equation, sebab tu saya letak T1 dengan T2. Okay, mana-manalah. Yang penting senang kalau kamu nak refer. Kalau kamu nak buat MA pun boleh juga. Okay, MA, MB. So ini MA, ini MB. So ini tangent of A, equation of tangent A, equation of tangent B. Yang penting kita tahu macam mana nak differentiate dia lah. Takut nanti kamu tercampur gaul macam tu. So ini dia akan jadi apa? Baik, so ini saya letak je lah. Dia basically kalau 2/5, dia akan jadi negatif 5/2. Dia terbalikkan pecahan ni, tukar sign. Kalau sini positif, ini akan jadi negatif. Kalau sini negatif, ini akan jadi positif. Macam tu lah. Tapi ini jalan kerja dia biasanya ada satu markah. So saya buat saja macam ni. Ini 2/5 sama dengan negatif 1. So M tangent yang pertama adalah negatif 5/2. Kemudian masuklah dalam kita punya equation formula. So Y minus, kita gunakan point inilah. Okay, sebab kita nak cari equation of tangent kat sini. So kita guna point ni. Jangan guna point ni pula. So dia akan jadi Y minus 3 equals to negative 5/2 X minus 3. So dia akan jadi Y minus 3 equals to, ini akan jadi negatif 5/2X tambah berapa? Negatif 5/2 darab dengan 3. Okey, sekejap. Negatif 5/2 darab 3. 15/2. Positif kan? Positif 15/2. Kemudian Y sama dengan negatif 5/2X tambah 3. Okay, 15/2 tadi tambah 3. 21/2. 21/2. Okay. So inilah dia punya equation of tangent untuk garisan hijau ni. Untuk yang ini untuk garisan hitam yang pertama ni. Bukan yang hijau tu, bukan equation of tangent, bukan yang hijau yang hitam tu. So saya letak sini, ini adalah baik.
Ini kalau saya nak simplify, saya boleh buat 2y. Nak nampak cantik sikit lah, tak nak pecahan kan. So saya boleh buat macam tu. So yang kita dapat tu adalah kat sini 2y sama dengan negatif 5x tambah 21. Okay, negatif 5x tambah 21. So untuk yang kedua, saya nak kamu cari sendirilah. Okay, untuk yang kedua tu saya nak kamu cari sendiri, practice. So kamu carilah gradient of normal yang kedua sama dengan berapa. Kemudian gradient, ini M kecil M kecil, bukan capital M, dia M kecil. So ini M n yang kedua sama dengan apa. Kemudian gradient of tangent yang kedua sama dengan apa. Kemudian equation. Okay, sama dengan apa. So itu kamu teruskanlah. Cari equation of tangent untuk line yang kedua tu. So 4A sepatutnya ada 2 jawapan lah. Okay, 4 tu ada 2 jawapan. So 2x tambah 5y 4a. Okay, 5x tambah 2y tolak 21. Okay, betul dah tu. Kamu cari yang kedua tu lah. 2x tambah 5y tambah 28 sama dengan 0. So dua-dua tu diterima. Kalau kamu jawab macam ni pun boleh, tinggalkan macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, ataupun macam jawapan di belakang pun boleh. Okay. Kalau soalan kamu soalan yang ABCD tu, yang objektif tu, kamu carilah yang setara dengan jawapan kamu. Okay. Baik, so itu adalah 4A. Boleh ke teruskan untuk cari equation of line yang kedua tu? Equation of tangent line yang kedua. Kamu sambung 4A. Baik, 4B macam mana? Empat B boleh jawab ke? Boleh, sir. Yang ini kamu guna formula Teorem Pythagoras tu, sir. Okay. So kalau kamu guna teorem Pythagoras, okay dah tu. Okay. The length of tangent from points 2, 5 to circle. So kalau kamu semua dah guna teorem Pythagoras, should be okay. Saya risau kalau kamu setakat guna formula sahaja. Dia memang ada formula tu dalam lecture note kalau tak silap saya, tapi dalam exam dia tak bagi tau. Dalam exam formula yang ada dalam lecture note tu untuk length of tangent tu, kalau tak silap saya tak disediakan. So saya suka galakkan kamu semua untuk guna teorem Pythagoras untuk jawab soalan 4B ni. Okay, so tak ada masalah 4B. Boleh pergi ke soalan nombor 8. Boleh, sir. Okay, baik. Soalan nombor 8 macam mana? Okay ke? 8D, sir. 8B. Baik, so dia bagi tahu apa kat sini, kita tengok dulu satu-satu. Okay, ada circle. Equation dia adalah x square plus y square minus 18x minus 6y plus 45 equals to 0. So yang pertama dia minta kita cari center P dengan radius of C. So ini kamu boleh buat. Apa center dia? 9, 3.
93. Radius? Square root 45. Square root 45. Okay, so A dah tak ada masalah. Show that line y equals to x is a tangent to C. Baik, B tu yang pertama, soalan yang pertama B tu ada dua soalan. Yang pertama dia minta kita show line y equals to x is a tangent to C. Kemudian find the coordinates of each point of contact Q. Maksudnya dia y equals to 2x ni, line dia ni memang dah tangent dah dengan kita punya circle, cuma dia minta kita show. Okay. Maksudnya macam ni. Y equals to 2x. Okay, itu adalah gradient dia positif. So dia punya line most probably adalah macam ni lah. Okay. Boleh straight tak ni? Okay, cun. So ini adalah line y equals to 2x. Dan ini adalah point of contact Q. So saya lukis dulu kat situ. So ada dua soalan untuk B. Yang pertama dia minta kita show. Yang kedua adalah dia minta coordinate. Baik. Dalam lecture note kamu ada satu part di mana dia bagi tahu yang b square minus 4ac greater than 0, b square minus 4ac equals to 0, b square minus 4ac less than 0. Baik, cuba cekkan untuk saya. Kalau greater than 0 ni maksudnya apa? Ada point of intersection. Okay, ada dua kan? Dua ke satu? Kalau greater than 0? Dua. Okay, so ini dua. Kalau less than 0? No, tidak point of intersection. Okay, so most probably macam ni lah. Kalau sama dengan kosong, maksudnya dia sentuh circle pada satu point. So ini adalah tangent. Okay, so itu di situ adalah tangent. Meaning that untuk soalan B ni, kita kena tunjukkan bila kita masukkan nilai b square minus 4ac ni, kita dapat sama dengan kosong. So sekarang ni nilai ni nak cari daripada mana? Baik. Nilai b square, nilai untuk kita masukkan dekat b square minus 4ac tu adalah kita dapat daripada equation y sama dengan 2x ni, masukkan dalam equation of circle. Ataupun equation of line, masukkan dalam equation of circle. Kita akan dapat semuanya in terms of x nanti. Dapat kuadratik lah. So, bila dapat kuadratik, nilai B tu kita masukkan dalam formula ni. Nilai A, nilai C masukkan dalam formula tu. Dan kita tengok jawapan dia. Kalau sama dengan kosong, confirm. Okay, kita boleh tulis terus shown. Okay, memang terbukti bahawa line, straight line ni, dia touch kita punya circle ni pada one point. So, meaning that dia adalah tangent lah. Macam tu. So, yang pertama, ini saya tulis dulu. Y sama dengan 2x. So, ini adalah equation yang kedua. Ini adalah equation yang pertama. Faham apa yang saya nak buat ni? Faham, sir. Okay. So, equation yang kedua, kita masukkan dalam equation yang pertama. So, dia akan jadi x square plus 2x square minus 18x minus 6. Okay, minus 6. 2x plus 45 equals to 0. So, ini akan jadi x square plus 4x square minus 18x minus 12x plus 45 equals to 0. So, ini kita akan dapat 5x square minus 30x plus 45. So, macam boleh simplify. Semuanya bahagi 5. So, ini akan jadi 6x tambah 9. So, inilah kita punya nilai B, negatif 6.
C 9, A 1. Okay. So kita masukkan dalam kita punya formula B square minus 4AC tu. Kita tengok dapat tak sama dengan kosong. So negatif 6 kuasa 2. Tolak 4 darab 1 darab 9. So ini 36. Ini pun 36 sama dengan kosong. So dapat sama dengan kosong. So kita tengoklah yang daripada lecture no ni, kalau dia sama dengan kosong, confirm, okay, line tu adalah tangent kepada circle. Okay, confirm lah ni confirm. Okay, so kita buat conclusion kat sini. Kalau tak, nanti orang tak tahu apa yang kamu kira B square minus 4AC equals to 0 kan. So as B square minus 4AC equals to 0, kita salin balik kita punya soalan. Line Y sama dengan 2X is a tangent to C. Basically saya salin balik soalan tu. Is a tangent to C. Confirm So ini saya tulis shown kat sini. So selesai part yang pertama. Okay, part yang kedua, cari coordinate of each point of contact Q. Okay. So coordinate Q itulah yang kita mahu. So macam mana nak buat? Sama juga. Okay. Equation ni masukkan dalam equation of line ni, masukkan dalam equation of tangent. Kita akan dapat dia punya x coordinate. So sebenarnya kita dah buat tadi. Okay, yang ini. Cumanya kita perlu factorizekan sahaja. From x square minus 6x plus 9 equals to 0. Kita akan dapat apa? Kalau tekan calculator, dapat apa? Cuba tekan. X sama dengan apa? X sama dengan apa? Kemudian kita buat backwards lah. X sama dengan 3. X sama dengan 1. Okay, so ini akan jadi x minus 3 equals to 0. X minus 1 equals to 0. So ini x minus 3. X minus 1. Betul ke ni? Macam bukannya ke saya silap tekan? Bukan 3 saja rasa. 3 saja. Saya silap tekan ni. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 6. C sama dengan 9. Oh, 3 yalah. Okay, so ini adalah 3 saja. Yelah, dia memang tak akan dapat 2 nilai X kan. Sebab ini dia sentuh pada 1 point kan. So memang tak akan dapatlah nilai X. Yang kedua tu, dia ada nak 1 saja nilai X. Okay, so ini akan jadi X minus 3. X minus 3 square equals to 0. So X minus 3 equals to 0. So X equals to 3. Dapatlah 1 saja koordinat X. Dan memang betul lah. Tadi kan kita sendiri dah cakap dia sentuh pada 1 point saja. So kalau kamu kira-kira tiba-tiba dapat X yang kedua tadi, maksudnya dia bukan sentuh pada 1 point, tapi dia sentuh pada 2 point. So meaning that ada silap lah mana-mana jalan kerja kita. Baik, so Y sama dengan 2X. So 2 darab 3 sama dengan 6. So point Q, point Q adalah sama dengan 3, 6. So kita letak sini Q 3, 6. Okay, ni Q 3, 6. So selesai untuk soalan B. Baik, so kalau soalan B tak dapat ataupun kamu start, maksudnya soalan C mesti start juga. Ke boleh buat soalan C? Soalan C ni boleh ke? Dia suruh show tangent. Tangent to C at point R69 pula. Has equation x minus 2y plus 12 equals to 0.
So kalau kamu tengok dia lebih kurang je macam soalan B kan. Yang B tu dia suruh show is a tangent. C pun sama juga. C lagi senang sebab dia dah bagi dah point dia tu. Okay. So tak apa, kita teruskan. Baik, yang ini macam saya kena besarkan sikit sebab banyak nak guna. So saya letak kat situ. Baik, so dia bagi tahu point 69 ada satu tangent dan dia minta kita show equation tu. Okay. So 69 saya nak letak kat mana? Katakan saya letak kat sini lah. Okay, point 69. Okay, katakan kat sini. Ni 69. So saya ada tak naklah kat situ. Kat sini hilang. Okey, kat sini lah. Okey, 69. Okey, dan dia kata dekat 69 ni ada tangent. Okey, ada tangent dan equation dia adalah x minus 2y. Dia minta kita tunjuk equation tu. So point tu point R. So kita buat notation sini. Dia adalah point R. So ada tangent lah kat sini. So saya buat macam tu straight je. Boleh tak? Boleh dapat straight tak ni? Okey, boleh. So sekarang ni dia tak minta kita buktikan dia adalah tangent. Dia minta, okey, soalan C dia minta kita dapatkan equation x minus 2y tu. Maksudnya jawapan dia dah bagi, dia minta kita tunjukkan saja macam mana dapat x minus 2y plus 12. Okay, so nak buat equation of tangent kena ada apa? Kita revise balik. Nak buat equation of tangent ni, equation of tangent kena ada apa? Kena ada formula equation of line. Okay, kena ada formula equation of line. Okay, nak buat equation of tangent line tu lah. Maksudnya kena ada equation of line. So y minus y1 sama dengan m tangent x minus x1. So yang kedua kena ada apa? Kena ada point lah. Kena ada point x1 tu, xy1 tu. Okay, x1, y1. Okay, kemudian kena ada apa? Kena ada gradient of tangent tu. Okay. Baik, so point dah ada ke belum? Point dah ada. Gradient of tangent dah ada ke belum? Tak ada. So macam mana nak cari gradient of tangent? Nak cari gradient of tangent kena ada gradient of normal. So gradient of normal dah ada ke belum? Belum ada gradient of normal. So kena cari gradient of normal dulu. So nak cari gradient of normal macam mana? Kena cari center dulu. Macam itulah kita punya train of thoughts kita. Okay, cara nak selesaikan masalah ni. So saya ulang lagi sekali. Okay, kita nak cari equation of line ni. Okay, so kena guna equation of line. Nak guna equation of line mesti ada dua benda. Yang pertama point x1, y1. Yang kedua gradient of tangent. Point sudah ada. Okay, cumanya gradient of tangent belum ada. Okay, gradient dia ni, kecerunan dia ni belum ada, kita tak tahu. So nak cari gradient of tangent, kita boleh cari gradient of normal dulu. Okay, gradient of normal dulu. Tapi nak cari gradient of normal dulu, mesti ada dua titik. Titik yang pertama dah ada, titik yang kedua belum ada, iaitu kita boleh gunakan center. So itulah cara dia. So saya nak buat kat mana ni Buat kat bawah ke? Buat kat bawah je lah. So tadi kita kena ada gradient of normal dulu.
So gradient of normal. Okay. So center dia berapa tadi? 93. Okay, so sini 93. So kita dah boleh cari gradient of normal. So situ akan jadi 9 tolak 3. Okay, 9 tolak 3 bahagi dengan 6 tolak 9. Okay, so ini akan jadi apa ni? 6 per negatif 3 kah? Betul lah tu. Okay, so ini adalah negatif 2. So dapat gradient of normal. Kemudian boleh cari gradient of tangent. Okay, gradient of tangent darab dengan gradient of normal sama dengan negatif 1. So gradient of tangent darab dengan negatif 2 sama dengan negatif 1. So gradient of tangent adalah sama dengan 1 per 2. So ini terbalik kan, daripada 2 pergi 1 per 2. Dia punya sign negatif, ini jadi positif. Betul lah tu. Kemudian kita buatlah equation of line, tangent line tadi. Okay, kita dah ada dua-dua dah. Kita dah ada point, kita dah ada gradient. So point dia tadi adalah 69. So y tolak 9 sama dengan 1 per 2. X tolak 6. So y tolak 9 sama dengan 1 per 2x tolak 3. So y sama dengan 1 per 2x tambah 6. So kita boleh cakaplah gradient of tangent dia adalah yang inilah. Okay. Kalau nak cantik sikit kita boleh buat 2y sama dengan x tambah 12. Okay. So dah dapat dah. Okay, dah dapat dah kita punya. Memanglah dah dapat. Okay, dia suruh kita shown kan. Okay, so jawapan dia dah bagi. Kita kena dapatkan dalam bentuk yang dia mahu tu. X minus 2y plus 12. So ini betul lah saya buat tadi. 2y equals to x plus 12. So x minus 2y plus 12 equals to 0. Tulis besar-besar kat sini. Shown. Settle. Okay. Boleh faham ke? Dia punya flow tu. Yes, sir. Boleh, sir. Okay, baik. Kita tengok soalan D. Given that the tangent to C, tangent to circle, okay. Given that tangents to circle at Q and R meet at S, show that QS sama dengan square root 5. Maksudnya apa? Okay, kita kena fahamkan soalan betul-betul. Kita ada dua tangent, Q dan apa nama ni? Q dan R, dua tangent. Meet at S, maksudnya dia bersilang dekat S. So ini kalau saya panjangkan macam ni, ini kalau saya panjangkan macam ni, di sinilah point S. Kita kena tahu dulu point S tu kat mana. Okay, so inilah point S. Okay. Show that QS. Q ni kat mana pula? Q ni. Q dengan S tadi adalah sama dengan square root 5 panjang dia. So yang pertama saya akan panjangkan dulu lukisan ni. Okay, so ini saya panjangkan. So dapatlah sini S. Sini S. Okay. So apa yang kena buat? Okay, dia mahu kita show that QS tu panjang dia square root 5. So maksudnya panjang sini sampai sini, ini square root 5. Dia mahu kita tunjukkan sahaja. Jawapan dia dah bagi dah. So agak-agak kamu macam mana nak buat? Baik. Macam ni kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey. Macam mana nak guna teorem Pythagoras? Baik. Kamu tahu normal dengan tangent dia adalah 90 darjah. So ini kalau saya lukis ni
dia adalah 90 darjah kat sini. Dan ini adalah distance between 2 point. Okay. So, saya ulang lagi sekali. Ya, ini senang saja. Ini adalah radius of circle. Panjang dia adalah radius. Panjang garisan hijau ni, saya buat ni lah notation lah. Panjang garisan hijau A ni, okay, dia adalah line. Dan line tu sama dengan radius. So, panjang ni adalah radius. Tak ada masalah. Baik, yang ini pula, yang panjang ni, yang sini ni, yang C ni, okay, yang C di situ, dia adalah distance between 2 point. Okay, jarak antara 2 point di sini dan di sini. So, kita kena guna formula distance between 2 point lah. Kemudian, macam mana nak dapatkan yang ini? Yang B ni, gunakan teorem Pythagoras. So, sekarang ni kita nak tunjukkan sahaja B tu mesti dapat sama dengan square root 5. So, setakat ni boleh faham ke? Apa yang saya nak buat ni? Boleh, sir. Boleh. Kalau tak faham, bagi tahu. Saya akan ulang lagi. Okay, so saya sambung kat sini lah. Baik. So, C, untuk soalan C, A tu adalah radius. Sekejap, saya nak copy je. Nak copy, senang sikit kita nak tengok. So, ini saya copy sini. Ini saya paste sini. Dan saya besarkan sikit sebab kita nak tengok. Okey. Boleh. Situ. Okey. So, untuk soalan C, ini soalan C. Takut tercampur pula. So, untuk soalan C. Baik. A yang pertama tu. Okay, line A tu adalah sama dengan radius. Sama dengan radius. So, nilai dia adalah sama dengan apa tadi? Radius kita. Square root 45. Square root 45. Baik, selesai. Untuk yang A. Kalau saya lukis balik ni. Kalau saya lukis balik, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dapat. So, ini adalah A tadi. Ini adalah B. Ini adalah C. Sini adalah segitiga tepat dia tu. Dia punya itulah. So, A ni tadi adalah radius. Okay. B yang kita mahu cari. B yang mahu dicari. C adalah apa? C adalah distance between 2 point. Yang kita dapat kat sini lah. Okay. Untuk soalan ni, C adalah distance between 2 point. Dia ikut soalan juga. Ikut soalan juga. Distance between 2 point. Kadang-kadang A tu distance between 2 point. Macam tu. Dia ikut soalan. Ataupun dia ikut macam mana kamu lukis. Katakan kamu lukis kat sini lain lah sikit. Okay. Ini katakan kamu bagi notation lain. Katakan ini kamu guna C. Sini kamu guna A. Lain lah. C sekarang adalah radius. Macam tu. Dia ikut pada apa yang kamu buat notation tu. Okay. So, macam mana nak cari C? Distance between 2 point. Apa rumus dia? C adalah ni saya buat notation C lah. Dia adalah square root of x2 minus x1 tambah y2 minus y1. Kalau tak silap saya lah dia punya rumus ni. Rasa dekat tengah-tengah ni tambah. Yang dalam ni dia tolak. So, kita try buat. So, x2 nak guna yang mana? Baik, apa point S? Oh, point S kita tak ada lagi. Okey, point S kita tak ada lagi. Kita baru ada point yang ini saja. So, yang ini point dia tak ada lagi. So, macam mana nak buat? Macam mana nak cari point S? Kita carilah, okay, point of intersection between two line. Ni tangent line yang pertama, tangent line yang kedua. Okay, dia bertembung dekat S. Maksudnya ada point of intersection kat situ. Kita kena carilah dahulu. Okay, so kita ada equation yang pertama.
Y sama dengan 2X. Okey, Y sama dengan 2X. Satu lagi adalah yang atas ni tadi. Okey, X minus 2Y plus 12 equals to 0. So, ini equation yang pertama. Ini equation yang kedua. Kita masukkan. So, 1 into 2. Okey, so kita akan dapat apa? X minus 2 times 2X plus 12 equals to 0. So, X minus 4X equals to negative 12. So, negative 5X equals to, negative 3X. Okay, negative 12. So, X equals to 4 kalau tak silap. Okay. So, Y sama dengan 2 darab 4, 8. So, maksudnya point S kita sekarang adalah 48. So, saya lukis kat sini 48. Okay. Kemudian bolehlah kita cari distance between 2 point tadi. So, saya buat 9 tolak 4. Okay. 9 tolak 4. Saya buat point yang ini tolak yang ini. So, 9 tolak 4. Ada kuasa 2 kah? Ada kuasa 2 saya rasa ni. Okay, ini kuasa 2, kuasa 2. Cuba cek kalau ada siapa yang ada lecture note dekat depan dia sekarang, boleh cek. Kemudian 3 tolak 8. Okey. Kemudian 3 tolak 8. So 3 tolak 8 kuasa 2. So ini kita akan dapat apa? Cuba kira. 25 tambah dengan 25 juga. So, square root 50. Okay, so jawapan ni akan jadi square root 50. So, kita cuba tengok. By theorem Pythagoras. By theorem Pythagoras. By TP. Saya buat short term. Apa nama dia? A square plus B square adalah sama dengan C square. Okay. Kemudian, A square sama dengan apa? A square sama dengan square root of 45 kuasa 2 lah. B square yang kita nak cari. C square adalah sama dengan square root of 50. Ini square. So, B square adalah sama dengan 50 tolak 45. Okay, so B square adalah sama dengan 5. So, B adalah sama dengan square root 5. Okay, tulislah shown besar-besar. Okay, shown besar-besar. Selesai.